bila kita kalah ni, kita digantikan dengan kerajaan Mahathir. Kerajaan Mahathir ni ialah satu-satunya kerajaan yang luar biasa gilanya. Pertama sekali, dia melantik bekas Peguam Ching Peng, Ketua Komunis Negara, Ketua Komunis Melaya dulu, Ching Peng. Dia lantik menjadi Peguam Negara. Dan bila dia lantik Tommy Thomas, dia lantik pula Ahli Jawatankuasa PKR Pusat sebagai Ketua Pesuruhjaya SPRM. Kemudian dia lantik pula Tan Sri Richard Malanjun sebagai Ketua Hakim Negara. Kemudian seorang polis bekas timbalan SB yang dah pencen 2 bulan dah tanyam sayur kat Seremban dekat Negeri Sembilan, dekat Negeri Mei lah ni. Ni Sembilan. Dia ambil jadi IGP. Itu yang mata tak berapa terang, kabur je. Jadi semua institusi asas negara ni dia tukar, dia letak orang dia. Termasuklah dia letak orang dia di dalam SPR dan sebagainya. Okey. Apa yang berlaku dengan menggunakan orang-orang dia ni, dia telah mendakwa Datuk Seri Najib. Ini satu benda yang berlaku. Dia dakwa Datuk Seri Najib. Dan peringkat awal, Datuk Seri Zahid langsung tidak ada sebarang pertuduhan. Hanya fokus nak kenakan Datuk Najib je. Tapi bila Datuk Zahid ini didakwa, bila Mahathir dapati bahawa dia punya parti hanya ada 13 kursi, Anwar punya parti ketika itu ada 49 kursi. Kalau dia tak besarkan parti dia dari segi jumlah ahli parlimen, maka dia kena serahkan kursi Perdana Menteri kepada Anwar. Peringkat awal janjinya, bila Anwar dah dibebaskan, Anwar bertanding jadi ahli parlimen, maka dia serahkan pada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Tak berlaku. Kemudian janjinya, selepas tahun, tak berlaku. Selepas 2 tahun, tak berlaku. Dah mula nak minta 3 tahun. Itu yang mula jadi kucak-kacir. Last kali, seperti mana yang diperkatakan oleh pemimpin bersatu, iaitu Zahid Ma'arif, dia kata Tun Mahathir yang suruh mencari alasan supaya bersatu meninggalkan Pakatan Harapan. Okey. Jadi apa yang dia buat? Dia pujuk orang-orang UMNO ni supaya menyertai bersatu. Itu yang penglibatan Hishamuddin, membantu menarik orang macam Ustaz Syahabuddin, Tasik Gelugu, dan beberapa ahli parlimen lompat pergi bersatu. Kemudian dia panggil Datuk Zahid ni, dia minta Datuk Zahid, Mahathir panggil Datuk Zahid, minta Datuk Zahid bubarkan UMNO dan menyertai bersatu. Bila Datuk Zahid tak nak, tak sampai 10 hari, Datuk Zahid berhadapan dengan 87 pendakwaan. Mei ada lagi ni, Mei? Ada. 87 pendakwaan. Jadi saya nak beritahu, pendakwaan ke atas Datuk Zahid ini ialah pendakwaan yang berniat jahat, bermotifkan politik dan pendakwaan terpilih. Kenapa saya cakap pendakwaan terpilih? Saya ambil contoh kes yang Datuk Zahid last kali menang di Shah Alam. Kes ini, dia dikatakan menerima dana politik. David Tan, salah seorang daripada Director UKSB ataupun Ultra Kirana Sdn Bhd, telah memberikan sumbangan kepada Datuk Zahid. Sebenarnya dia bagi 2 kali je, 100,000, 2 kali. Tapi dia cerita dia bagi sampai 13 juta. Itu yang dia gagal untuk membuktikan. Saya nak beritahu, dalam masa yang sama, dia mengatakan bahawa dia juga bagi kepada ahli politik lain. Dia bagi sumbangan kepada Tun Mahathir 2.6 juta dari melalui suami kepada anak saudara Tun Dr. Mahathir, iaitu
Puan Sri Yasmin, suami dia Tan Sri Rahmat, collect 2.6 juta bagi pihak Mahathir. Begitu juga dengan siapa Tokek Kilang Perabot, Tokek Perabot Pago ni, Teo Wee Cheng, seorang mualaf, dia juga collect 1.3 juta ringgit bagi pihak Tan Sri Muhyiddin. Ada juga yang collect duit bagi pihak Isyamuddin Tun Hussein. Ada juga yang collect duit bagi pihak Khairi Jamaluddin. Dan yang lain-lain. Tuan-tuan. Jadi persoalan dia sekarang ni, hakim sendiri bertanya dengan pegawai SPRM, kamu menerima laporan SPRM ke atas Hishamuddin dan juga Datuk Zahid. Tapi kenapa Datuk Zahid saja yang disiasat? Saya ada dalam mahkamah tu. Jawapan pegawai SPRM ni dikata, pihak atasan mengarahkan saya untuk menyiasat Datuk Zahid seorang. Nampak tak tu, Mei? Maknanya, bila Datuk Zahid terima dana politik, dalam Malaysia ni, menerima dana politik tak salah. Tapi bila dia terima, ianya dikatakan rasuah. Bila Mahathir terima, ianya bukan rasuah. Bila Muhyiddin terima, ianya bukan rasuah. Bila Hishamuddin terima, ianya bukan rasuah. Bila KJ terima, ianya bukan rasuah. Sebab orang ni semua orang yang pro Mahathir, pro Muhyiddin. Betul. Apa nama ni? Jadi boleh nampak tak? Jelas tak benda ni ialah pendakwaan bermotifkan politik. Hanya untuk tarnish image Presiden UMNO. Ya, saya nampak. Ya. Dia lebih kepada perancangan lah untuk serangan individu kepada Presiden. Ya. Cuma soalan saya tentang PRU itu kan, saya tengok mostly daripada Pakatan Harapan dia juga ada serang lah. Dia buat lagu Hoi Ahoy. Betul. Itu yang saya rasa juga tak bagus lah. Sebab kita tengok masa tu Pakatan Harapan masa tu, masa kempen, mana-mana pergi kan, dekat utara ke selatan ke, dia akan buka lagu penyamun. Ya. Mei, salah satu jugalah saya rasa serangan individu. Betul, Mei. Sekarang ni kita kena faham, BN masuk pilihan raya, kita nak memerintah secara bersendirian. Betul tak? PH masuk pilihan raya, dia pun mengharap mereka boleh membentuk kerajaan tanpa kerjasama dengan kita pun. PN pun bila dia masuk pilihan raya, mereka nak menang dan memerintah tanpa perlu bantuan kita pun. Ini kita kena faham. Tetapi Allah Ta'ala tak izinkan satu parti pun menang dan membentuk kerajaan. Itu yang akhirnya bila Kebawah Duli Tuanku menitahkan supaya Perikatan Nasional bergabung dengan Pakatan Harapan untuk wujudkan kerajaan perpaduan. Hanya kerana Allah Ta'ala gerakkan hati Muhyiddin untuk bersikap angkuh. Dia gerakkan hati Muhyiddin supaya menolak. Maka peluang untuk membentuk kerajaan itu akhirnya jatuh di tangan Barisan Nasional untuk membentuk kerajaan bersama dengan Pakatan Harapan. Jadi bila kita dah bersama ni, Mei, kan, kita tak payahlah ungkit, Pakatan Harapan tak sepatutnya buat lagu Hoi Hoi Ahoy. Kita kena terima inilah politik. Mereka pun nak menang, mereka serang kita. Kita pun nak menang, kita serang dia. PN pun nak menang, dia serang kita, dia serang juga PH. Jadi ini politik lah, Mei, kan? Tapi yang paling penting sekali, sepatutnya kita serang tu benda yang kita betul-betul yakin betul lah. Okey. Datuk, saya faham dah tentang kerjasama atas kerajaan perpaduan ni kan. Okey. Cumanya saya terkesan dah sebab Datuk cakap pasal imej tadi kan. Walaupun kita dah bersama, tetap juga dah bagi saya rasa sangat saya setuju. Saya setujulah. Memang sampai ke hari ini memang kita nak bersihkan imej presiden tu bukan satu benda yang mudah, Mei. Sebab bila mereka ni memfitnah presiden ni, benda ni disebar luas, Mei.
Dan mereka ni mampu, dia ada duit, dia bayar TikTokers, dia bayar influencer untuk apa ni, untuk keluarkan dekat TikTok, keluarkan dekat Facebook, keluarkan dekat YouTube. Ramai orang yang dibayar oleh mereka dan semua orang. Tapi belah kita ni, berapa orang yang boleh memperjelaskan? Tak ramai meh. Ini kita haraplah selepas ni, lepas pemilihan, UMNO kena rancak melahirkan lebih ramai jurucakap, melahirkan lebih ramai TikTokers, melahirkan lebih ramai YouTubers, bloggers, supaya kita boleh bersaing dengan mereka di media sosial ni. Datuk, saya pun nak keluar. Saya rasa saya sokong apa yang Datuk kata tadi, kita kena lebih banyak perjelaskan lagi lah. Betul. Mungkin kita kena lebih berusaha lagi sebab kita macam Datuk kata tadi lah, kita nak fitnah daripada orang politik yang nak memburukkan presiden. Dan juga kalau kita ambil mudah ni kalau kita ambil mudah, okey, presiden kena fitnah, image dah buruk, kita buang presiden. Mana pernah kita ada presiden yang langsung tak pernah kena serang? Ada tak? Saya ambil contoh lah Pak Lah ni, orang pernah panggil dia Mr. Clean. Ingat lagi tak? Saya muda lagi. Oh, muda lagi lah. Okey, mungkin awak tak ingat. Pak Lah ni, orang pernah panggil dia Mr. Clean. Tetapi bila dia jadi Perdana Menteri, orang nak attack dia tak boleh. Orang attack siapa? Orang attack budak tingkat 4, Khairi Jamaluddin, Zaki Zahid, semua geng-geng Khairi. Dan bila kita kalah 6 buah negeri termasuk wilayah persekutuan pada tahun 2008, kesalahan tu orang tunding jari kepada budak tingkat 4. Tetapi selepas Datuk Najib menjadi Perdana Menteri, pembangkang mula target Datin Sri Rosmah. Ada tak orang bantai Khairi Jamaluddin lagi lepas tu? Ada tak? Tak ada. Jadi ini kita kena faham character assassination. Dalam politik dia ada macam ni. Tapi bila saya tambah sikit lagi. Okey, baik. Kita dalam mempertahankan ini, saya punya prinsip lah walaupun susah macam mana pun nak bersihkan imej pemimpin kita, bagi saya, kalau pemimpin kita tu berada di landasan yang benar, apa jadi pun kita kena pertahankan. Kita tengok pembangkang Datuk Seri Anwar Ibrahim berhadapan dengan macam-macam pertuduhan, mereka tetap bersama dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dulu Mustafa Ali ada video dia yang kibar spenda tu, tapi PAS tetap pertahankan pemimpin PAS. Budaya ni yang kita nak kena terap dalam UMNO. Ini kita ada sedikit lacking. Kita dalam UMNO ni terlalu kuat perebutan nak dapat kuasa. Bila bekas presiden kena fitnah je, cepat je kita suruh dia letak jawatan. Ini silap besar. Tak sepatutnya benda ni berlaku. Kemudian bila presiden kena dakwa oleh musuh kita, cepat je kita nak suruh dia berundur. So benda ni kita kena ubah. Okey, Datuk, saya ada sedikit kekeliruan yang saya rasa macam mungkin susah lah sebab kita sekarang kekurangan ahli-ahli penerangan kan sebagai UMNO. Jadi bila kita tengok kita dah bersama dengan PhD, saya tengok macam susah sikit kita nak membaik pulih imej presiden sebab yang menghentam kita dulu yang secara individu adalah mostly memang banyak kita tengok daripada PH yang menyerang presiden. Jadi bila kita dah bersama ni, kita macam mana cara kita nak counter balik? Adakah kita kena serang PH balik ataupun kita serang PN je? Dia sekarang ni kita sekarang ni dah bersama dengan Pakatan Harapan. Jadi kita kena cari titik persamaan dan kita kena elakkan bercerita tentang perbezaan. Itu kena tanam daripada sekarang ni Kalau kita masih lagi ungkit benda yang lepas
Apa kita tak cakap pasal Dato' Seri Anwar Ibrahim? Kan? Apa Rafizi tak cakap pasal kita? Apa Dato' Seri Anwar Ibrahim tak cakap pasal kita? Jadi kalau kita asyik duk ungkit benda yang lama, kita tak akan move forward. Jadi to move forward, kita kena lupakan persengketaan yang lepas. Dan sekarang ni saya tengok contohnya bila Dato' Zahid diserang, kita tengok tak disangka-sangka Raya pun mempertahankan. Kita tengok macam Ramasamy menyerang presiden kita. Kita tengok Anthony Loke pun dia menegur Ramasamy. So kita kena defend each other. Kalau Nurul Izzah kena belasah, kita kena daripada UMNO kena bantu backup. Jadi bila DAP kena belasah, kita backup. And then bila PKR kena belasah, kawan-kawan yang lain backup. So kita kena, bak kata orang tu, cubit per kiri, per kanan terasa sakit. Jadi kalau ada kerjasama, saling mempertahankan satu sama lain, dan kita cuba cari titik persamaan, apa juga agenda yang dibawa oleh mana-mana pemimpin daripada kesemua yang berada dalam kerajaan perpaduan ni, mereka punya idea, mereka punya polisi, kita tolong bantu untuk perjelaskan. Kalau kita rasa tak kena, kita tegur. InsyaAllah, InsyaAllah, just a matter of time. Mungkin untuk kita nampak keserasian ini boleh membuahkan hasil untuk pilihan raya 6 buah negeri ni. Mungkin masih terlalu awal untuk kita mengecapi kejayaan. Tapi saya yakin kita ada ample time untuk berhadapan dengan pilihan raya umum yang ke-16, insyaAllah. Okey, Mei? InsyaAllah, insyaAllah. Okey, kita dah 1 jam. Saya ucap jutaan terima kasih kepada semua yang telah sudi hadir untuk bersama kita pada hari ini. Bagi mereka yang boleh membantu untuk share live kita pada malam ni, minta tolong share. Siapa yang berat nak tolong share ni, minta tolong save nombor saya 0138387038. Save nombor ni. Saya akan tolong sharekan di dalam grup. Masukkan nama saya ni dalam grup WhatsApp tuan-tuan. Tak kira lah WhatsApp taman ke, WhatsApp bekas-bekas pelajar ke, WhatsApp kampung ke, komuniti ke, tempat kerja ke, masukkan. InsyaAllah saya akan tolong viralkan bagi pihak anda. 0138387038. 0138387038. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.